adalah kita nak belajar tentang siri homolog. Okey, kita nak belajar tentang siri homolog. Tapi boleh tak pagi ni kita ubah sikit cara pembelajaran. Kita mulakan sayang janganlah sana. Kita mulakan kelas dengan bacaan doa dulu boleh? Boleh. Okey, so siapa yang nak membaca doa ataupun buka mic ramai-ramai kita baca doa boleh? Okey, Iman bacakan doa Iman. Baik. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Iman supaya pembelajaran kita hari ini ataupun kelas kita hari ini diberkati. Okey, so hari ini kita nak belajar tentang sifat kimia asid karboksilik. Okey, sifat kimia asid karboksilik. Sebelum ni kita dah bincang serba sedikit kan tentang pengenalan je. Okey, so hari ni kita nak fokus on sifat kimia dia. And then yang kedua kita nak lihat kriteria kejayaan. So hari ini kita ada 3 kriteria kejayaan, iaitu yang pertama kamu dapat menyatakan satu tindak balas penghasilan asid etanoik. So asid etanoik itu adalah contoh bagi asid karboksilik. Okey, yang kedua adalah kamu boleh menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 4 persamaan lengkap bagi tindak balas asid karboksilik dengan betul. Okey, 2 daripada 4 maknanya kita ada 4 tindak balas asid karboksilik. So, at least daripada 4 persamaan tu kamu boleh menulis 2 dengan betul. Okey, manakala 3 kamu dapat menerangkan 2 daripada 4 sifat kimia asid karboksilik. Okey. So, untuk hari ini, okey, nak main Kahoot tak? Nah, okey. So, kita mulakan kelas kita pagi ini dengan soalan Kahoot. Tetapi soalan Kahoot ini adalah soalan alkohol supaya kita boleh recall sedikit apakah itu alkohol. Okey, jadi kamu boleh type https /kahoot.it ataupun awak type je kahoot.it kan. Nanti dia akan minta pin dekat awak. Okey, saya tukar screen. Sharing screen saya tukar dahulu. Okey. Saya akan sharekan pin ya. Okey, tu pin dia. So kalau kamu buka kahoot.it, okey, sekiranya kamu buka kahoot.it, kamu akan dapat paparan begini kamu akan dapat paparan macam ni. So nombor pin ni adalah 1125147. Okey, Lia dah masuk. So macam biasa pemenang yang pertama dia akan menerima something lah daripada cikgu. Tak adalah kata hadiah tu best pun tak, tapi sebagai suka-suka kan. Okay, so cikgu dah ada 3 orang pemain. Okay, cikgu tunggu sehingga ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At least ada dalam 12 orang ke? Okay, hai Alfa. Cikgu belum semak yang terkini siapa yang hantar latihan back to apa nama program tu, cikgu dah lupa. Siapa yang belum hantar yang ada 2 page tu, yang tengok video tu, silalah hantar ya sebelum saya upkan nama lepas kelas ini.
Okay, Iman, Lia, Alice, Isma, Azfar, baru 5 orang. Yang lain tu internet tak berapa okey ke? Boleh respon sedikit. Okay, Haizil. Okay, ada lagi tak ke 6 orang je main? Cikgu, Anis baru masuk. Sekejap. Oh, okay. Anis, kita main Kahoot. Buka Kahoot, lepas tu masukkan pin tu. Nur Anis yang baru masuk. Okay, hai Anis. Okay, Nabila dah masuk. Ni Zahira kan? Zahira pun dah masuk. Okay, cikgu harap tak ambil masa yang lama. Okay, so saya rasa dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cikgu boleh proceed lah ya. Sebab cikgu tak nak ambil masa yang lama. Nanti cikgu takut kita tak sempat nak buat aktiviti lain. Okay, so are you ready class? Ready, cikgu. Okay, tu Sharifah dah masuk. Dania, Alice. Okay, so kita start ya. Kenapa tak ada suara Oh, tak ada suara lah. Okey, ni soalan yang pertama dah 6 orang yang jawab betul. Kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, next. Sebab dia tak ada suara, saya tak boleh nak perasan. Okay, soalan yang okay. Okay, soalan yang kedua ni. Formula molekul. Ni formula molekul apa ni kelas? Okey, propanol. 9 orang betul. Siapa yang jawab metanol? Okey, dah lihat Alice berada di atas. Next question. Propanol terbakar dalam oksigen yang berlebihan menghasilkan air dan apa tu? Okey, bagus. Semua dapat jawab dengan betul. Okey. Wah, Iman berada di atas. Dia the highest ancestry of 3 questions just now. Okey, kita go to the next question. Etan 1 all. Berapakah takat didih etan 1 all?
Okey, 78 darjah Celsius. Okey, 10 orang dapat jawab dengan betul. Okey, kita go to Haizil. 4 jawapan dengan betul. Haizil jawab laju sikit. Okey, soalan yang kelima Cikgu mana pilihan jawapan? Pilihan jawapan tak ada Kenapa tak ada pilihan jawapan? Kejap Orang lain ada pilihan jawapan ke? Sebab dekat Tak screen saya tak ada. keluar. Tak ada. Tak apa, mungkin soalan ni disqualified lah kot. Okay. Agak dah tu jawapan dia tapi Tak ada pilihan jawapan tadi? Ya, kalau ada saya dah klik laju dah. Kenapa tak ada? Okay, tak apa. Kita go to the next question. Okey, seterusnya soalan Okey, kita go to the next question. Soalan yang ketujuh. Berikut adalah bukan sifat kimia bagi etanol. Manakah bukan sifat kimia bagi etanol? Okey. Wah, Alice mendahului Iman. Okey, soalan yang ke-8. Etanol bertindak balas dengan kalium manganat 4 berasid. Menghasilkan apa tu? Okey, 6 lagi, 6 saat. Okey, asid etanoik. Sebab itu adalah salah satu contoh asid karboksilik Okey, kita go to the next question. Okey, Isma nampak kat situ semakin laju mendahului Dania dengan Sharifah. Okey, kita go to the next question. Tindak balas pengoksidaan ke atas alkohol menghasilkan asid etanoik. Okey, kita tengok siapa berada di atas. Iman masih lagi berada di atas. Okey, soalan yang terakhir. Mangkin yang boleh digunakan dalam tindak balas pendehidratan propanol kecuali alumina, zinc, porselin, periuk, telak. Apakah jawapannya? Okey, jawapannya adalah zinc. Zinc bukan contoh tindak balas yang boleh digunakan dalam tindak balas pendehidratan alkohol. Okey, kita lihat siapakah yang menang hari ini. Okey, tempat ketiga Alia. Tempat kedua adalah Alice. Dan yang pertama
Wow, Iman. Bagi tepukan untuk Iman. Dan yang Masih tercapai cita-cita dia kan cikgu? itulah ke orang lain bagi peluang kat dia. Saya tekad nak Takut dah menang cikgu tahun nak kali lawan. ni. Betul lah cikgu. Betul-betul lah cikgu. Kita nampak tu. Hai, okey, tahniah Iman. Okey, jangan lupa PM cikgu alamat Okey, kelas. Sekejap. Kita off Kahoot dulu. Okey. Next. Sekejap. Apa hal ada next ni? Oh, okey. Tak ada apa dah. Saya sebenarnya risau at least boleh menang tadi. Tapi tak tahu dia salah kat mana. Takutlah nak menang Iman. Iya Jangan kena awak. marah cikgu. Semua orang takut Baguslah macam ni cikgu. Kompetitif. Saya suka. Okey, bagus kan? Okey. Seronok tak? So macam pagi-pagi ni, hari Jumaat, hari Isnin ni, tak adalah macam rasa ni sangat kan. Rasa macam Monday blues sangat. So kita continue dengan pembelajaran kita. Okey, sebelum tu saya perlu stop presenting this one. Saya kena tukar saya punya mode presentation. Okey, Asfar nak reset wifi dia. Okey, kita tunggu sekejap. Sementara tu, sementara kita menunggu Asfar. Okey, sementara kita menunggu Asfar, kita imbas kembali sekejap. Okey, kita imbas sekali apakah formula asid karboksilik dan juga kumpulan berfungsi asid karboksilik. Okey, cepat. Apakah kumpulan berfungsi asid karboksilik, kelas? Kumpulan karboksil lah cikgu. Cikgu-cikgu ni cakap apa-apa ke? Cikgu tak unmute ke? Sorry. Allah. Sekejap ya, kejap. Baik. Cikgu, saya lihat Asfar dah masuk balik. So saya rasa internet dia dah ada lah. Alright, kejap cikgu ada urusan dekat sini. Sekejap je, 2 minit. Baik. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Anis, sorry lah Anis ya, memang cikgu tersalah. Cikgu tersalah hantar link Google Meet. Saya nak hantar ke anak saya. Anak saya ni nama dia Anis, nama dia Iman. Siapa lagi? Hak seorang lagi je dalam kelas kamu. So bila cikgu message tu kadang-kadang adalah saya tersalah-salah forward message. Okey. So kita imbas kembali apakah formula asid karboksilik dan juga apakah kumpulan berfungsi asid karboksilik. Okey, jadi tadi Alia dah jawab
Kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik adalah kumpulan karboksil. Okey, yang ni kumpulan karboksil. Okey, kumpulan karboksil iaitu kumpulan karboksil ni adalah COOH. Okey, COOH. Okey, apakah formula asid karboksilik? Kelas, siapa ingat? CnH2n tambah 1. Yes, very good Alia. Okay, CnH2n tambah 1 COOH. Right. Okay, kelas. Seterusnya kita nak tengok sifat fizik asid karboksilik. Kita lihat sekejap apakah dia sifat fizik asid karboksilik. Okay. So kalau kita lihat, kita imbas sedikit, asid karboksilik ini dia yang pertama dia adalah bersifat, dia adalah cecair, dia adalah cecair yang tidak berwarna. Okey, dia adalah cecair yang tidak berwarna yang pertama. Yang kedua dia berbau tengik. Cuba kamu bau cuka kamu kat dapur tu. Okey, cuba kamu bau cuka, so dia macam berbau tengik sedikit. Yang ketiga, dia sangat larut dalam air. Okey, dia sangat larut dalam air. Okey. Dan yang keempat, okey, asid karboksilik ni dia boleh mengkonduksikan elektrik. Sebab apa dia boleh mengkonduksikan elektrik? Sebab dia ada ion yang bebas bergerak. Okey, sebagai contoh cikgu kata dia mempunyai COO. Macam tu. Okey, dia ada ion karboksilat iaitu COO. Okey. Alright, seterusnya barulah kita nak masuk tajuk kita hari ini iaitu sifat kimia asid karboksilik. Okey, ini saya ambil, saya memang directly menggunakan buku teks ya. Okey, so kamu boleh rujuk buku teks muka surat 94. Kita tengok buku teks dulu. Sebelum kita sambil-sambil tu kita akan rujuk modul juga. Okay, so first kali kita lihat dekat sini macam mana kita nak sediakan asid karboksilik ni. Macam mana? Okay, asid karboksilik ni kita boleh sediakan melalui pengoksidaan alkohol. Okay, ingat lagi tak kita belajar tajuk sifat kimia alkohol iaitu pengoksidaan. Kita menggunakan ejen pengoksidaan kan. So itu kita akan dapat asid karboksilik. Contohnya kalaulah etana kita masukkan, kita tindak balaskan dengan kalium manganat 7 berasid. So kita akan dapat asid etanoik dan juga air. Betul? Alright, so itulah kaedah ataupun itulah tindak balas penyediaan asid karboksilik. Okey, so dekat sini diterangkan asid etanoik disediakan melalui tindak balas pengoksidaan etanol oleh ejen pengoksidaan seperti larutan kalium manganat 7 berasid ataupun kita boleh guna juga larutan kalium dikromat 6 berasid. Tapi kita mesti buat dia secara reflux. Tahu tak reflux tu apa? Tak tahu. Okay, kelas tahu tak reflux tu? Tak tahu. Okey, jom kita tengok rajah 5.12. Ni rajah 5.12 iaitu tindak balas pengoksidaan etanol oleh ejen pengoksidaan secara reflux. Okey, reflux dekat sini maksud dia, okey, kita akan campurkan. Okey, kita akan campur ataupun masukkan campuran etanol dengan ejen pengoksidaan. So kalau ejen pengoksidaan tu kita guna kalium manganat 7 berasid. Apa benda cuba tulis ni? KMnO4. Okey, kalau kita menggunakan kalium manganat 7 berasid, so kita akan campurlah dengan kalium manganat 7 berasid dengan etanol tadi ke dalam kelalang dasar bulat. Dan kita akan masukkan ke dalam air. Ingat kita mesti buat secara kukusan air. Sebab itu tak boleh nak directly panaskan
ethanol tu. Sebab ethanol ni dia mudah meruap. So reflux dekat sini bermaksud kita pasangkan kondenser libik. Okey, kita pasang kondenser libik ni secara menegak. Kondenser libik ni kalau dekat penyulingan kita pasang dia melintang kan. Okey, tetapi kalau dalam reflux kita pasang dia secara menegak supaya supaya dia dapat kondensasikan wap etanol kepada cecair etanol. So apabila kita campur, campuran ini akan bercampur di dalam ni. So dia akan mendidih menghasilkan wap dan wap itu akan masuk ke dalam kondenser libik dan dia akan jatuh semula ke dalam kelalang dalam kelalang dasar bulat ini dalam bentuk cecair. So hasil yang kita dapat ataupun hasil kondensasi tadi itu adalah asid karboksilik. Okay. So kaedah reflux ni dia penting to make sure etanol ni dia bertindak balas lengkap dengan ejen pengoksidaan yang kita guna. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh, alright, alhamdulillah. So dalam tajuk ini kita akan pelajari juga sifat kimia bagi asid karboksilik iaitu tindak balas kimia asid etanoik. Okay, so kita akan ambil contoh asid etanoik lah. Ahli-ahli dalam asid karboksilik yang lain macam asid propanoik, asid butanoik pun dia akan mempunyai sifat yang sama seperti asid etanoik sebab sifat kimia asid karboksilik ni dia ditentukan oleh kumpulan berfungsi karboksil dia iaitu COOH. So dalam tindak balas asid karboksilik kita ada dua tindak balas kimia. Okey, yang pertama tindak balas sebagai asid sebab kita tahu asid karboksilik ni depan dia adalah asid kan? Depan dia ni adalah asid. So dia akan bertindak balas sebagai asid. So kalau asid ni dia akan bertindak balas dengan logam. Dia akan bertindak balas dengan base ataupun alkali. And then dia akan bertindak balas dengan logam karbonat. So ni awak ingat balik kita belajar tajuk asid dan base. Okay, asid dan base kita refer to tindak balas asid. Okay, so kita recall balik. Kita akan aplikasi balik dalam tajuk ini. Dan yang kedua adalah tindak balas dengan alkohol. Okay, so setakat ni ada tak soalan yang nak ditanyakan? Tak ada Okay, so if tak ada kita proceed dengan tindak balas kimia sebagai asid. So dekat sini fokus kita nak lihat tindak balas kimia asid etanoik. Okay, asid etanoik. So kita semua tahu, cikgu ulang balik, asid dia akan bertindak balas dengan base atau alkali. Okay, yang kedua dia akan bertindak balas dengan logam karbonat. Logam karbonat, apa contoh logam karbonat kelas? Siapa tahu logam karbonat contoh dia apa? Natrium karbonat, kalsium karbonat, lagi apa lagi? Mg boleh juga kan cikgu kan? Magnesium, betul. Magnesium karbonat, aluminium karbonat. Itu kita panggil sebagai logam karbonat. Dan yang ketiga adalah tindak balas asid dengan logam. Okay, asid dengan logam. Alright, jadi kita lihat dekat sini. Okay, yang pertama, tindak balas asid karboksilik dengan base. Ini awak kena hafal Tindak balas asid karboksilik dengan base dia akan menghasilkan garam karboksilat. Apa benda garam karboksilat itu kita akan lihat sekejap lagi. Dan juga air. Dia akan hasilkan dua bahan ini. So sebagai contoh, tindak balas antara asid etanoik dengan kuprum 2 oksida. Okay, asid etanoik dengan kuprum 2 oksida akan menghasilkan kuprum 2 etanoat dan air. Okay, dia akan hasilkan kuprum 2 etanoat dan air. Okay, alright.
And then kita lihat dekat sini macam mana tindak balas itu. Okay, so tindak balas sini cikgu nak bawa slide ni ke tepi sebab dekat situ tak ada ruang kosong. Cikgu nak conteng. Okay, macam mana kita nak tulis persamaan kimia dia? Okay, so untuk yang pertama adalah tindak balas asid etanoik dengan base. So base dekat sini kita ambil kuprum oksida. Okay, kamu tahu kan base tu adalah dalam bentuk tidak larut Okay, so dekat situ adalah 2 dalam keadaan perpejal. Okay, sekejap. Okay, asid etanoik adalah CH3COOH. Okay, dia akan bertindak balas dengan kuprum oksida. Okay, kuprum oksida. So, dia akan hasilkan apa? Cuba tengok sini betul-betul. Cikgu nak terang. Okay, asid etanoik ni dia akan pecah. Dia akan jadi CH3COO. Ini adalah charge negatif. Okay, itu adalah charge negatif. Manakala O dia adalah, H tu adalah H plus. Okay. CH3COO tu adalah ion charge negatif dan H itu adalah H plus. Okay. Dan okay, kejap. Okay. Dan CuO ni dia adalah Cu2 plus O2 minus. Okay, faham tak? Okay, Cu2 plus dan O2 minus. Jadi, dia akan dapat yang ini, dia akan bertindak balas dengan ini. Ion logam tu akan bertindak balas dengan karboksilat tu. Okay, ni kita panggil ion karboksilat. Okay, ion karboksilat. So, ini adalah ion logam. Jadi, dia akan hasilkan dalam menulis ion karboksilat ni, kita kena tulis ion karboksilat tu di depan. Okay, itu adalah cara penulisan dia. So, kita akan tulis CH3COO disebabkan dia adalah charge 2 kuprum ni kuprum ni 2 positif. So, kita kena letak 2 lah. Kena darab 2. Okay, dia kena darab 2. Okay, so dia akan bergabung dengan Cu. Faham tak? Boleh faham ke? Dia buat macam persamaan yang Saya agak loading sikit. Jap, Alia apa Lia? Maksudnya dia macam buat persamaan yang biasa tu lah. Macam Ya, betul. Betul. Cuma biasa kita letak ion positif dekat depan kan? Macam ni, biasa kita letak ion positif dekat depan kan? Betul tak? Tetapi untuk garam karboksilat, okey, untuk garam karboksilat ni biasa kita akan letak logam tu dekat belakang, ion karboksilat tu dekat depan. Okey. Alright. Dan hasil dia lagi satu adalah air. Air tu daripada mana? Air tu adalah daripada ini. Air tu adalah daripada H tadi dengan O ni, dia akan bergabung membentuk air. H2O. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan tunjuk contoh yang kedua. Okey. So, cikgu padam. Okey, so sekarang kita kena seimbangkan persamaan. Okey, kita seimbangkan persamaan. Nampak dekat sini ada 2 ion ion etanoat. So cikgu kena letak 2 dekat depan ni. Okey, so cikgu letak 2 dekat depan. Bila cikgu letak 2 dekat depan, ion hidrogen ni pun dah jadi 2. So dekat sini pun memang dah 2. Okey, so persamaan kita seimbang. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua adalah kita cuba tindak balas dengan apa ya? Kita nak tindak balas, kita cuba tindak balaskan dengan magnesium oksida. Okey, kita cuba tindak balaskan dengan magnesium oksida.
Okay, so kita ambil, ni CH3. Okay, so kita ambil CH3COOH, tindak balas dengan magnesium oksida. Okay, tindak balas dengan magnesium oksida, so dia akan dapat apa? Dia akan dapat apa, kelas? Cikgu saya cuba Okay. CH3COO. Sabar sekejap. Magnesium berapa? Astaghfirullahaladzim. Mg2+. Biasa dia ada dua kecil tu. Okay, kurungan sebab dia ada ni, sebab dia satu ion tu, so kita kena letak kurungan, dua Betul. kecil ke. So Mg tambah air. Okay, betul. Balance tak persamaan kita? Ingat bila sini dua, sini dua, kat mana kita kena letak dua Alice? Dekat depan tu. Depan. Atas ni pun kena letak dua, saya dah terpadam tadi. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, selain daripada base, sebenarnya kalau kita tahu asid boleh bertindak balas dengan alkali kan. Tapi dalam buku teks, dia tak membincangkan tindak balas asid etanoik dengan alkali. Tapi andai kata kalau kita nak juga cuba letak alkali, kita boleh tengok dekat sini. Kalau alkali dia, okay, contoh alkali adalah CH3COOH bertindak balas dengan natrium hidroksida. Contoh natrium hidroksida tu adalah alkali. Sebab dia dalam dalam keadaan ataupun boleh larut dalam air. Okey. So kalau kita tengok dia dalam cecair lah. Okey. So kalau kita tengok, kalau kita tindak balaskan dia akan hasilkan apa ni? CH3COO. Na plus kan? OH minus. So dia akan jadi Na. Tak payahlah letak kurungan dua tu. Sebab dia dah satu je charge dia. So dia akan hasilkan apa? Ni. Okey, ni H dengan OH ini juga dia akan hasilkan I, H2O. So hasil dia tetap sama. Okey, hasil dia akan dapat tetap sama iaitu garam karboksilat dan juga air. So ini yang kita panggil garam karboksilat. Ini adalah garam karboksilat. So nama dia apa? Contoh kalau yang ini nama dia adalah kuprum etanoat. Okey, nama dia adalah kuprum kuprum 2 etanoat. Cikgu lupa kalau yang ada nombor pengoksidaan lebih daripada 1 kita kena sebut nombor pengoksidaan dia So kuprum 2 etanoat. Kalau macam ini magnesium etanoat. Ini natrium etanoat. Boleh? Boleh. Boleh Okey, alhamdulillah. So kita lihat pula tindak balas kita yang kedua. Okey, tindak balas kita yang kedua. Okey, so yang kedua adalah asid karboksilik bertindak balas dengan logam karbonat dan menghasilkan garam karboksilat, air dan karbon dioksida. So kalau kita tengok beza dia cuma ada penambahan karbon dioksida. Sebab apa? Sebab karbonat. Kalau karbonat ni mesti akan bebaskan gas karbon dioksida. So dekat sini dia bagi contoh adalah, dia bagi contoh tindak balas antara asid etanoik dengan natrium karbonat menghasilkan natrium etanoat, karbon dioksida dan air. Okey, cuba kita lihat. Dah penuh dekat sini. Okey, cuba kita lihat kat bawah lah. Cikgu conteng ya. Okey, so yang kedua tindak balas. Okey, yang kedua adalah tindak balas asid karboksilik dan logam karbonat. Okey. Alright. So, macam mana kita nak buat? Okey, dia kata tadi tindak balas antara asid etanoik Okey, cikgu nak tukar pen.
Okey. CH3 CH3 COOH. Okey, tambah dengan natrium karbonat. Natrium karbonat Na2CO3. So dia akan hasilkan apa? Dia akan hasilkan sama juga kalau cikgu pecah kat sini, so sama dia akan hasilkan ni H plus dan ini karbonat. So dia akan ambil ion natrium bertindak balas. Okey, ion natrium ni Na plus ni dia akan bertindak balas dengan CH3COO minus ni. So dia akan bergabung dua ni. Dua ni dia akan bergabung. Okey, jadi kita akan dapat hasil dia adalah CH3. Okey, CH3COONA. CH3COONA, air, H2O dan CO2. Okey, dan CO2. Allah, kecil pula CO2 cikgu. Kejap ya, cikgu besarkan sikit. Okey, CO2. Okey. Kejap ya, cikgu nak lukis jarak sikit. Okey, so sekarang kita seimbangkan. Okey, kita seimbangkan. Apa yang kita akan dapat adalah, kat mana yang tak seimbang ni? First kita lihat karbon dioksida. Okey, first kita tengok kat mana yang dia tak seimbang. Okey, natrium dekat, okey, sekejap cikgu guna warna merah, lepas tu cikgu tak nampak. Okey, natrium ni ada dua kan, betul tak? So cikgu kena letak dua dekat depan. Okey, natrium kat situ ada dua. So cikgu kena letak dua dekat depan. Barulah natrium tu jadi dua. Betul? Okey, lagi kita seimbangkan. Bila kita letak dua, bila cikgu letak dua dekat sini, so cikgu kena letak dua depan asid etanoik. Sebab apa cikgu kena letak dua? Sebab nanti ion etanoat tu dia tak balance. Okey, so bila cikgu letak dua depan ni, kita tengok pula bilangan hidrogen. Okey, hidrogen ada dua. Lagi kat mana lagi? Hidrogen ada dua. So hidrogen dah komplit lah kan dengan sini. Okey, hidrogen dah komplit. Oksigen. Okey, oksigen. Oksigen pun dah lengkap, pun dah seimbang. So kita dah seimbang, betul tak? Oksigen ada 3, sini 2, sini 3. Okey, dah seimbang. Okey, dapat tak kelas? Faham tak? Faham. Faham. Okey. Sekejap ya, cikgu nak tengok contoh yang lain. Okey, kalau cikgu buat tindak balas, okey ni yang pertama. Okey, kalau yang kedua cikgu cuba buat tindak balas asid etanoik dengan magnesium karbonat. Okey, so CH3, cikgu naikkan sikit. Okey, CH3, COOH. Tambah dengan magnesium karbonat. So magnesium karbonat MgCO3. Okey, dia akan hasilkan apa ni? So dia akan hasilkan CH3 COO dalam kurungan 2 Mg. So magnesium charge dia 2 positif. So tambah air dan CO2. Okey, cuba kita seimbangkan. Dekat mana kita nak seimbangkan tu? Dekat mana saya nak seimbangkan? Dekat depan yang asid karboksila. Depan asid etanoik tu kan, betul tak? Sini ke? Ya.
Okey, so dah seimbang, betul? Seimbang tak? H2 ada 2, CO3 ada 3. Okey, dah seimbang. Okey. Dan yang ketiga, okey, dan yang ketiga, kita tengok kat sini kejap. Okey, yang ketiga, cikgu guna warna purple lah. Okey, yang ketiga adalah tindak balas asid karboksilik dengan logam menghasilkan garam karboksilat dan hidrogen. Kenapa dia tak boleh hasilkan air? Sebab logam tak ada. Sebab logam ni, okey, dia tidak ada oksigen. Sebab tu dia hanya boleh menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen tu pun daripada ion hidrogen dekat asid tadi tu. Okey. So kalau kita tengok contoh dia, dia kata tindak balas antara asid etanoik dengan logam magnesium. Dia akan hasilkan magnesium etanoat dan gas hidrogen. So cikgu tak nak tulis dah persamaan dia sebab cikgu rasa kamu dah faham. So dekat sini adalah asid etanoik bertindak balas dengan logam magnesium, dia akan hasilkan magnesium etanoat dan juga gas hidrogen. So dia seimbangkanlah, dia letak 2 dekat depan kan sebab magnesium charge dia 2 positif. Okey. So, untuk pengetahuan kamu, asid etanoik ini dia memang asid tetapi dia adalah asid lemah. Okey, dia adalah asid lemah yang mana dia mengion separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ni kita dah belajar semasa tajuk asid, kekuatan asid dan base dulu So kalau macam HCl, asid sulfurik, itu semua adalah asid kuat yang mana dia akan mengion dengan lengkap di dalam air. So kepekatan ion hidrogen yang hadir tu adalah tinggilah. Okey. So disebabkan dia adalah asid lemah dan dia mengion separa di dalam air, jadi sebab tu kita letak tindak balas berbalik. Okey, tindak balas berbalik di mana ion etanoat dan ion hidrogen ni dia boleh bergabung balik membentuk asid etanoik. Okey, faham ya? Okey, so membina formula kuprum ni, 2 etanoat ni cikgu dah terangkan sebentar tadi. Okey, ada soalan nak tanya tak? Tak ada Okey. So kita proceed dengan soalan yang kedua, tindak balas dengan alkohol. Okey, tindak balas dengan alkohol. Jadi kita tengok asid karboksilik ni dia akan bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan air. Okey, sepatutnya sifat ni kita dah belajar juga dalam tajuk sifat kimia alkohol, tetapi dalam silibus KSSM dia cuma bincangkan tindak balas ini dalam sifat kimia asid karboksilik, tetapi sekiranya dalam exam dia akan boleh keluarlah. Okey, dia akan tanya jugalah mungkin sifat kimia bagi alkohol. Alright? Okey. So asid karboksilik ni apabila dia bertindak balas dengan alkohol, dia akan menghasilkan ester dan air. Di mana tindak balas ini kita panggil sebagai pengesteran. Okay, kita panggil tindak balas pengesteran, iaitu tindak balas penghasilan ester. Okey. Dan dengan kehadiran dia mesti ada mangkin lah, iaitu asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Okey, jadi sebagai contoh, dekat sini, apabila campuran asid etanoik glasial, iaitu asid etanoik yang tulen tu, yang tak ada campuran apa-apa, dan kita akan titiskan dengan beberapa titis sulfurik pekat dan kita panaskan. So apa yang kita akan dapati? Ester yang bernama etil etanoat. Ingat penamaan ester mesti ada yang ini daripada alkohol. So dia akan tukar menjadi etil. Etil, metil, propil. Macam tu. Dan etanoat ini nama daripada asid karboksilik. Okay, nanti hari Jumaat kita akan belajar penamaan tentang ester. Jangan risau. Okay. So, ini yang cikgu nak tunjuk. Macam mana dia boleh terbentuknya etil etanoat dan air itu. Okay, cuba kamu lihat kita
Gambarkan dalam bentuk formula struktur. Okey, so ini adalah formula struktur untuk asid etanoik C double bond O to OH. Okey, dan dia akan bertindak balas dengan etanol. Okey, so OH ni, OH daripada asid etanoik ini, dia akan bergabung dengan H daripada OH etanol itu. Okey, ini dia akan bergabung membentuk air. Inilah. So ini dia akan membentuk air. Okey. So, apa yang berlaku ni? So, yang cikgu awankan warna biru ni, okey, ini dia akan bergabung dengan ini. Dia akan bergabung membentuk etil etanoat. Okey, kalau kita tengok C double bond. Okey, C dia akan bergabung dekat sini. Kalau kamu perasan dia akan bergabung kat sini. Okey. So, yang ini yang ini adalah daripada asid ini adalah daripada asid etanoik. Yang ni, yang ada double bond ni daripada asid. Yang ada double bond. Dan yang ini, yang warna biru ni daripada alkohol. Okey, iaitu etanol. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Setakat ni boleh. Boleh, okey. So dia akan menghasilkan air lah. Air tu daripada OH asid etanoik dan H daripada etanol. Okey, H tu dia putus dekat kumpulan berfungsi etanol itu. Okey, nanti kita akan cuba buat. Okey, dan kita tengok dekat sini, etil etanoat ni adalah cecair tanpa warna yang mempunyai, okey ni etil etanoat ni adalah ester. So ini adalah ester. Okey, dia adalah ester iaitu cecair tanpa warna yang mempunyai bau manis buah-buahan dan dia tidak larut dalam air. So kalau kita campurkan etil etanoat tu dengan air, so kita akan nampaklah etil etanoat tu dia akan terapung. Dia akan bentuk lagi satu lapisan di ke atas permukaan air. Okay, so dalam tindak balas pengesteran ini kamu kena ingat asid sulfurik pekat adalah mangkin dalam tindak balas pengesteran. Boleh? Okay. Boleh. Alright. So, jom kita tengok latihan modul muka surat 127 hingga 130. Kamu nak buat offline ke kamu nak buat bersama-sama dengan cikgu? Mana-mana cikgu nak, lebih afdal dengan cikgu. Okey, boleh. Saya okey, saya memang akan ada, cuma cikgu risau kebelakangan ni ada isu murid kehabisan data dan handphone dia panas. Okey. Boleh je offline. Nanti itu kalau yang ada saya soalan boleh tanya risau. cikgu. Tapi cikgu ada je kat sini. So kalau yang rasa dia nak buat secara offline, boleh buat secara offline. Tapi kalau yang nak on juga, nak online pun boleh. Saya ada je. Saya tak akan left sampai 9.20. Okay. Cuba jawab dulu. Untuk soalan ini, boleh je kamu nak hantar dekat Telegram ataupun cikgu akan kongsikan jawapan.